apa bentuk niat kita untuk kurus ke, untuk sihat ke, berpunca daripada pemakanan kita. So kita kena hati-hati dalam memilih makanan. Okey. Tapi macam mana kalau ada yang claim makanan ni, claim dia kata bagus untuk jantung, untuk kesihatan, dia bukan sejenis yang semula jadi tapi claim dia kata bagus untuk kesihatan itu dan ini, doktor. Macam mana kita kena hati-hati memilih itu? Okey, adakah kita bercerita mengenai makanan yang dibeli di pasar raya ataupun yang makanan yang dijual? Sebab kita kena tengok label tu sendiri. Okey. So masyarakat kena tahu dan kena celik dari segi label-label. Bukan kita kena tengok harga tu sendiri. Tetapi kita tengok kandungan-kandungan dia. Dan kita kena hati-hati, even pemakanan-pemakanan yang di luar sana pun yang dia kata claim macam makanan tu sihat, tapi kita tak tahu dia pun cara penyediaan dia. Kandungan di dalam tu pun kita tak tahu, doktor kan? Secara amnya kita kena tahu dari segi omega 3 dengan omega 6. Omega 3 ni adalah anti-inflamasi, anti-inflamasi food lah. Omega 6 ni adalah makanan pro-inflamasi, pro-inflammatory lah. So kita kena tahu makanan-makanan, contohnya kita cakap bercerita pasal ayam, pasal lembu. Ayam dulu yang kampung semua diberi dan ayam tu lepas. Bila ayam tu lepas, ayam tu makan makanan-makanan yang di luar sana yang berzat. So kaya dengan omega 3. Berbanding dengan ayam-ayam bandar yang di mana yang dibela, diberi makan dedak, kaya dengan omega 6. So benda ni akan membawa faktor kepada kesihatan kita. So sama juga untuk lembu dan makanan-makanan ternakan yang lain lah. So kita kena hati-hati bab-bab macam ni. Baik. Dan alamak, ada yang tanya pasal pemeriksaan kesihatan, tapi insya-Allah sekejap lagi kita akan cerita juga tentang pemeriksaan kesihatan, macam mana agaknya apa yang boleh kita maklumat-maklumat yang kita patut tahu daripada pemeriksaan kesihatan. Cuma sekarang ni kita bercerita tentang serangan jantung di usia muda. Kalau ikut pengalaman doktor sendiri, kalau mungkin ada antara pesakit yang datang jumpa doktor cerita tentang masalah jantung, apa yang biasa diceritakan, masalah tu macam mana kita nak tahu itu adalah jantung kita ni ada masalah? Ada orang kadang-kadang rasa macam rasanya macam sakit tu kat perut, tapi dia rasa macam jantung. Ada orang mungkin rasanya di bahagian dada di atas sikit. Ada salah faham tentang kat mana serangan jantung ataupun masalah jantung tu boleh berlaku. Kalau doktor sendiri macam mana pengalaman doktor? Okey, seperti mana semua orang masyarakat pun dah tahu kan, serangan jantung. Kita pun dah tengok filem, selalu orang sakit dada dia akan pegang dada lah, sakit jantung. So kiranya simptom tu agak bereaksi lah. Dan kebiasaannya orang sakit jantung macam kena himpap ada benda berat. Dia akan macam jantung tu dah macam lemah, dah rasa sakit. Dan sakit tu mungkin lagi merebak ke lengan kiri dan menyebabkan berpeluh, dan kita rasa macam nak pitam. Tu kesan daripada serangan jantung. Dan lambat laun dia akan menyebabkan kita rebah. Dan so benda ni agak subjektif lah, sebab ada sesetengah pesakit tu mempresent ataupun mempunyai simptom-simptom macam ni. Ada yang berbeza. Tapi pengalaman saya, bila kita tengok pesakit tu masuk ke klinik dan kita tengok background dia, kita akan dapat tahu pesakit-pesakit ni berisiko. Contohnya kita akan dapat kita lihat pesakit-pesakit yang obes, BMI yang tinggi, yang sisa rokok, mengamalkan pemakanan tak sihat. Itu risiko-risiko yang dia boleh menyebabkan berlaku penyakit-penyakit kronik. Terutamanya serangan jantung, sakit jantung, darah tinggi, kencing manis. So pokoknya pemakanan juga yang kita perlu settlekan. Maknanya doktor akan tanya dengan pesakit tu lah, dalam berapa ketika ni ada tak makan makanan tertentu sehingga menyebabkan dia rasa tak selesa tu, doktor. Pemakanan yang bermasalah ni dia makanan, yalah, benda tu yang benda yang kronik. Maksudnya kita dah diajar ataupun makan makanan ni dah biasa. So kesan tu mungkin dah berlaku sekarang. Dan persoalan tadi ialah serangan jantung tu. Bila berlaku serangan jantung, saya akan buat beberapa ujian yang simple lah untuk nak membuatnya. Seperti contohnya mungkin kita akan buat ECG, apa yang ada kat klinik. Tapi banyak juga ujian-ujian lain yang boleh dibuat di luar sana, bergantung pada fasiliti ataupun kemudahan yang ada dekat klinik tu sendiri. Mungkin kalau kita agak sangsi dengan bacaan ECG tu, mungkin kita rujuk ke pakar untuk buat ujian yang lagi advance.
Okey, baik, insya-Allah. Ada sahabat kita hantar WhatsApp, dia kata kalau cakap tentang sahabat-sahabat yang rajin exercise waktu malam ni, doktor, katanya kalau macam tengok perlawanan bola sepak kat TV live malam-malam tu, kadang dia tengok dia orang main malam juga kan. Berpuluh tahun dia orang main malam. Jadi jarang berlaku. Walaupun ada juga kes lah, kisah tiba-tiba tumbang pemain bola sepak tu kan. Itu kes lain lah. Tapi majoritinya maknanya dia orang main waktu malam, nampaknya macam tak ada masalah untuk bergiat aktif waimah di padang bola. Doktor rasa macam mana? Kita tak boleh nak bandingkan orang yang atlet dengan kita yang bukan atlet. Sangat setuju. Sebab kalau tiba-tiba kita dah jadi orang atlet, agak berisiko lah, sebab orang yang atlet ni tiba-tiba kan, orang atlet ni dah dilatih dengan pemakanan yang sihat. Dengan senaman, dengan training yang betul-betul, jaga disiplin. So risiko untuk kena tu agak rendah lah. Tapi saya tak nafikan benda tu boleh jadi. Dan kebanyakan perlawanan mereka pun mungkin dia buat malam tu pun seminggu sekali. Tapi kalau kita yang exercise, kita nak jadi atlet macam hari-hari kita exercise tu, berisiko jugalah. Bagi saya, macam saya cakap tadi lah, melatonin, kortisol, semua benda tu tak perlu dikacau lah sebenarnya. Sebab kita, Allah jadikan untuk kita malam tu untuk berehat, untuk berehat bersama keluarga, untuk berehat semayang semua ni kan. Tapi kalau kita dah kacau benda tu, akan menyebabkan inflamasi lah. Maknanya yang tambah-tambah lagi yang tiba-tiba lah, dia tiba-tiba kawan-kawan lama ajak berfutsal. Kan. Waktu futsal tu jenis bila dah sekali minat tu, dia pulun. Dia pulun. Setiap malam pula tu jumpa dekat kat mana lah, tempat-tempat futsal lah kan. Kalau yang jenis tiba-tiba ni, doktor, sebab sahabat kita ni pun, Ridwan Jaafar, kata dia bukan main futsal. Bukan futsal je ni, katanya sukan beliau boxing waktu malam. Lepas tu macam mana mungkin kaitannya dengan serangan jantung ataupun masalah jantung? Jantung ni macam enjin lah. Macam kita nak balik kampung, kita enjin kena ada kereta tip-top, servis semua ni. So tiba-tiba kalau enjin tu dah dipakai selalu, tiba-tiba kita nak pulun balik kampung jauh. Kebarangkali untuk enjin tu breakdown tu, risiko tu ada. So, apatah lagi jantung kita yang bekerja 24 jam. Siang hari kalau kita stres ke, kita bekerja bersukan, tiba-tiba kita pulun lagi malam kan. So benda tu adalah berisiko. So setiap individu ni berbeza dia punya risiko dia dan kemampuan dia sendiri, macam Azlan cakap kan. So berbalik pada persoalan tadi, saya tak boleh nak cakap tak boleh, tapi apa yang saya tahu, benda tu berisiko. Kalau boleh tak digalakkan untuk exercise malam lah, sebab ada sebab-sebab tertentu. Okey. Baik doktor, macam serangan jantung ni biasanya dia ada dipengaruhi oleh faktor-faktor keturunan ke, macam mana doktor? Okey. Memang betul, tapi peratus dia sangat sikit. Tapi tak dinafikan lah. Bila satu keluarga tu mempunyai risiko yang tinggi, kita kena ingat genetik ni diubah disebabkan oleh pemakanan kita. Jikalau keturunan kita ni, contoh kita ada kencing manis, keturunan ada kencing manis. Kita tahu kencing manis ni berpunca daripada pemakanan. Dan jikalau kita duduk semeja dengan ibu bapa yang mempunyai kencing manis dan memberi makanan yang sama dan mengajar anak-anak kita makanan yang tak berapa sihat, kita berisiko untuk mendapat kencing manis di kemudian hari. So lambat laun dia akan mengubah genetik dan menyebabkan kita berisiko untuk dapat kencing manis. Sebab tu saya tekankan adalah pemakanan kita. Kita sekarang lah, apa yang kita makan tu kena tengok betul-betul. Kena pantau betul-betul apa yang kita makan. Baik doktor, kejap lagi kita akan sambung lagi kan. Kalau sahabat-sahabat ada soalan, banyak sebenarnya soalan yang dah masuk ni daripada sahabat kita. Betul juga, bukan kata kita nak cerita tentang yang aktif saja di gelanggang doktor. Ada orang kadang duduk kat pejabat tenang aja depan PC pun boleh stres pun boleh collapse dan boleh terkena serangan jantung. Kalau macam tu, apa pula puncanya? Adakah stres doktor? Mungkin boleh doktor komen sikit tentang stres yang membawa kepada macam-macam penyakit. Kita tak boleh nak lari hidup stres ni lah. Allah jadikan di dunia ni untuk kita stres supaya kita dapat menjalani kehidupan kita dan kita mensyukuri nikmatnya. Cumanya bila stres ni terlampau banyak sangat, sama ada stres di tempat kerja, stres dengan family, dengan kawan-kawan, stres dengan politik. So benda semua ada. So bila kita ambil benda tu serius, dia menyebabkan kita contohnya hormon lah. Bila hormon stres, hormon kortisol. Bila hormon kortisol naik terlampau tinggi, memang kita akan kita akan fokus, kita akan buat kerja ni dengan lancar. Tapi bila terlampau kronik sangat, kita akan menyebabkan badan kita tak dapat cope, tak dapat nak terima. Kita panggil adrenal fatigue lah. Bila adrenal fatigue, kita akan menyebabkan lemah dan stres. Sebab tu Allah bila kita dah sampai ke tahap stres macam tu, kita dah
Dan Allah jadikan suruh kita rehat. Mungkin doktor sakit kepala, saya nak MC nak rehat. Situ dia pergi rehat ataupun pergi cuti ataupun pergi bercuti. Boy. Dia EL pergi bercuti doktor. Tak tahulah. Kat situ bos yang stres. Ataupun kita bercuti. Bila kita bercuti, kita mengurangkan stres. Bila mengurangkan stres, kita dah boleh fokus dan bekerja untuk kemudian hari. Sebab tu setiap orang ni berbeza dia punya tahap stres. Allah jadikan setiap orang ni stres dia berbeza-beza. Cuma kita kena ingat pada dia dengan macam mana kita ingat dengan sebelum dia. cerita lagi, bila kita stres ni, kita akan craving, kita akan suka benda-benda manis. Alamak. So bila kita stres, kita ada air manis kat sebelah, coklat sana, coklat sini. Sebab kita nak hilangkan stres, kita kena makan. Dah lah makanan tak sihat. Tu kita berterabur makan benda macam tu. Benda dia jadi cycle. Bila jadi cycle, tak sihat lah jadi dia. Okey. Anak-anak doktor sebut tentang makan yang sihat. Rafidah Ibrahim tanya, doktor boleh tak bagi contoh makanan yang sihat? Lepas tu ada juga sahabat-sahabat kita yang bertanya tentang exercise, senaman-senaman macam mana mungkin yang digalakkan ataupun dinasihatkan lah supaya boleh kita amalkan yang moderate, semua orang boleh buat dan bermanfaat untuk semua peringkat usia, termasuk yang muda juga. Tambah-tambah lagi yang duduk je macam si Pian dengan Hazwan ni. Tapi terus bangun lah juga kadang-kadang. Sekala kan. Okey, tak apa. Yang penting kalau katakan anda ada sebarang perkongsian dan juga pengalaman dan juga soalan berkaitan tentang topik kita hari ini, serangan jantung di usia muda, anda boleh ajukan saja di Facebook Live kami. Cari saja Facebook IKIM FM dan tekan like, dan jangan lupa untuk sharekan video ini. Sambil-sambil itu juga di WhatsApp kami pun boleh juga, 01129004 004. InsyaAllah pencerahannya akan diberikan oleh Dr. Syariza Khalikuzaman dari Pegawai Perubatan Mega Klinik Zahran. Semuanya di Warna Pagi. IKIM Inspirasi Euphoria Islami. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penawar kepada hati-hati, kesembuhan dan kesejahteraan badan, juga cahaya penglihatan. Dan berilah rahmat, keberkatan serta kesejahteraan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya. Bukan kata tak boleh rasa diri baik, tapi berhati-hatilah dengan tipu daya syaitan. Bila sebaik kita baca satu juzuk Al-Quran, tiba-tiba kita yang menerima amalan kita sendiri. Kita rasa kita solehah, lepas tu kita rasa kita lebih baik daripada orang yang tak baca walaupun satu muka surat. Tiba-tiba lidah kita yang baru habis satu juzuk Al-Quran, kita pun bertanya kepada suami di sebelah, awak berapa muka surat hari ini baca Quran? Saya dah habis dah satu juzuk. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Rupanya satu juzuk yang dibaca itu bukan menambahkan iman dia, bukan menambahkan lidahnya menjadi akhlak yang mulia, tetapi dia mengeluarkan kata-kata yang ada unsur riak, ada unsur takabur dengan satu juzuk yang dia baca pada saat itu. Manakala mungkin suami yang dipeli itu pula bertukar dapat pahala, sebab pahala sabar dipeli isteri yang baca satu juzuk Al-Quran dan dia tak baca walaupun satu muka surat. Berhati-hatilah kita
Sebab itu para ulama berpesan, kadang-kadang dengan satu istighfar perlu disusuli dengan istighfar yang lain. Kerana mungkin istighfar pertama dengan rasa ujub, kemudian istighfar kedua ujub lagi, susuli sehinggalah hilang penyakit-penyakit yang boleh merosakkan istighfar kita tu. Pelihara diri, didik hati, tarbiyah usah berhenti. Terus dengarkan IKIM menerusi perkongsian tarbiyah setiap hari Jumaat pada pukul 10 pagi. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kerusi kuliah direka untuk keselesaan bagi mengurangkan bebanan ke atas tulang belakang dan pinggang ketika duduk di lantai terlalu lama. Reka bentuk ergonomik membolehkan anda duduk bersandar dengan lebih selesa. Bila selesa, anda akan lebih fokus dalam setiap aktiviti yang dilakukan. Mudah disimpan dan dibawa ke mana saja. Kerusi kuliah telah diperbaharui dari segi keselesaan, kukuh, susunan dan warna untuk kualiti yang terjamin. Peneraju kerusi lantai nombor 1 di Malaysia. Layari www.kurusikuliah.com atau Facebook dan Instagram Kerusi Kuliah HQ dan hubungi 03 5524 7843. Wah Ahmad, tiap tahun pergi umrah. Tahun lepas bawa mak ayah. Tahun ni pergi dengan adik-beradik pula. Kita tak boleh tunggu gaji bulan je. Kena juga cari punca pendapatan lain. Sebab itu saya ikut seminar pelaburan Asri Ahmad Academy. Saya ragu-ragu tentang pelaburan saham di Bursa Malaysia. Semua orang boleh melabur. Yang penting kena ada ilmu yang betul. Kalau nak tahu tentang pelaburan saham yang sah di Bursa Malaysia, layari labursaham.com. Okey, sekarang juga saya layari. Minumlah, saya belanja. Ayo, berani bangkit. Ayo! Melaka 89.5. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Walau di mana saja anda berada, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami bersama Kampian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi 9.4 pagi, dan kita masih lagi bersama untuk kesihatan, bercerita tentang serangan jantung di usia muda. Dr. Syahriza Khalikuzaman dari Mega Klinik Zaran bersama kita pagi ini. Yep. Berapa usia anda sekarang? Masing-masing sahabat-sahabat kita yang mendengar dan juga menonton di Facebook Live, bukan nak tanya berapa usia tu suruh share dekat komen, jangan. tak. Tanyakan pada Dr. Syah kita apa antara, ramai yang bertanya tentang makanan apa yang terbaik untuk jaga jantung, doktor. Cuma bila kita cerita tadi tentang senaman, mungkin apa rutin senaman yang terbaik dan moderate, doktor? Macam contoh Siti Salwa, Puan Siti kata, saya dah 2 tahun buat HIIT 2 kali seminggu antara 8.30 hingga 9.20 malam. Lepas tu habis selesai tu tak makan pun lepas exercise, tidur tengah malam tidur dah. Adakah itu satu rejim senaman yang selamat? Doktor. Okey, konsep senaman ni ialah kita bersenam untuk menyebabkan jantung tu pam kuat dan kita pernafasan tu laju dan menyebabkan kita mengah. Itu konsep yang sebenar untuk exercise. Okey. So bila kita berexercise, contoh kalau kita berjalan, kita basuh kereta, kita buat gardening, kita berkebun tu, mungkin kita akan, dia adalah salah satu exercise tapi belum sampai ke tahap kardiovaskular. Okey. Maksud saya kardiovaskular tadilah, dan nadi laju sebab jantung pam laju, kita mengah, tu betul-betul exercise. Sebab tu yang puan yang buat HIIT tu, high intensity interval training tu memang bagus. Tapi tak semua orang mampu melakukan senaman macam tu. Ada yang senaman lain kita boleh buat pace, progressively accelerating cardiopulmonary exertion. Dia sama macam HIIT tapi berbeza sikit bergantung pada kemampuan individu. Ada individu tak boleh buat lompat sana lompat sini sebab sakit lutut, tapi dia boleh buat exercise lain yang menyebabkan menghasilkan jantung tu pam laju dan kita mengah. So bila kita buat benda tu dan kita buat dalam duration ataupun tempo yang singkat, itu exercise yang betul-betul bagus. Seperti mana yang dilakukan oleh zaman nenek moyang kita yang memburu. Ia adalah salah satu exercise. Dan exercise dia ialah untuk sebab mencari makanan. So bila dia memburu, dia memang dia akan memburu sekuat hatilah. Sampai dia mengah dan juga penat. Bila dia penat mengah tu dia rehatlah. Kalau tak dapat memburu, tak dapat hasil dia, lepas tu dia rehat. Lepas tu dia memburu sekali lagi. Sebab tu badan dia orang fit lah, sihat. Berbanding kalau kita yang exercise yang tanpa ikut disiplin lah.
Contoh kalau exercise waktu malam ke tak berapa sesuai lah, sebab kalau kita ikut konsep memburu pun kita tak adalah memburu malam. Memburu siang kan. Kita memburu punch card doktor pagi-pagi. Buru cepat dah lambat kan. So konsep tu kalau nak diamalkan sehari-hari tu tak berapa bagus lah. Untuk HIIT sampai ke petang. Kalaupun dia HIIT ataupun rejim senaman ni dilakukan secara istiqamah, konsisten doktor. Maknanya macam kalau contoh kalau dah buat tu sekian lama dan dah terbiasa kan, kita terbiasa dengan rutin tu, bukan ke badan kita macam akan used to it ataupun dah terbiasa lazim dengan senaman macam tu. Boleh juga, tapi kita kena di top up ataupun diperbaiki dengan pemakanan yang sihat. Memang betul bila kita exercise ni kita menggunakan nutrisi, tenaga. So kita kena ganti balik. Dan bila kita berusia, kita tak dinafikan. Bila kita berusia ni kita tak mampu nak buat exercise yang kita boleh buat pada waktu usia muda. So bergantung pada kemampuan masing-masing lah sebenarnya. Okey, baik. Doktor, ada soalan di Facebook doktor daripada Cik Note, katanya baru-baru ni saya kena gastrik bila saya ke hospital dan buat pemeriksaan dengan jantung sekali. Diberitahu juga jantung saya bacaannya seperti seorang atlet. Macam mana tu doktor? Ada bacaan dia tak? Bacaan dia cuma dia kata yang dia diberitahu oleh doktor tu jantung dia bacaan seperti seorang atlet. Mungkin